Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ni dah malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, insya-Allah kita akan bermula dengan kuliah maghrib kita semenjak kita beradu agaknya beberapa bulan tak ada mula lagi. InsyaAllah kita mula pada minggu ni. Jadi supaya kita ada royak dalam ketubah kemarin lah, dah kita mula minggu ni, iaitu dengan kita membaca ataupun kuliah kita iaitu Tafsir Nurul Ihsan, dah yang dimengajar oleh Babaddin kita, Babaddin Mahyung dah. Jadi insyaAllah lah kuliah kita akan seterusnya setiap minggu. Jadi minggu ni Babaddin, minggu depan ni Baba Kumat dah, minggu yang ketiga ya Mai, minggu yang keempat kita duk tengok dah Maulana. Kalau ada sikit sebanyak insya-Allah pertukaran. Lepas tu kamar dia kita teruslah dah tiap-tiap minggu. Jadi Babaddin minggu pertama, minggu yang kedua Baba Kumat, minggu yang ketiga ya Mai, minggu yang keempat Maulana. Sekiranya boleh lah, tapi tak ada tetap lagi lah Maulana Qazafi tu insya-Allah. Maka insya-Allah kita tak lewatkan masa dah, insya-Allah sebagai kita kata kita mula majlis ilmu kita, kuliah maghrib kita. Maka saya jemputkan Babaddin dengan segala hormatnya. Silakan. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih yang mulia kepada Tuan Imam kita, Imam Nazari, sekali dengan khatib bila ke makam masjid, dan seterus umumnya yang dikasihi, yang dimuliai kaum ibu dan kaum bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, yang mana kita bersama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan niat kita yang baik, niat kita yang ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama kita ambil masa untuk kita bermuzakarah sedikit sebanyak tentang berkenaan dengan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah saya ni akan muzakarah
Al-Qadar tentang berkenaan dengan tafsir Nurul Ihsan. Walhas saya ni laisa ahlan lah, bukan ahli, tapi dengan muzakarah dengan surah-surah daripada guru-guru, maka bolehlah kita menyapai Al-Qadar yang mana kita belajar. Itulah Al-Qadarnya nah. Jadi sebelum daripada kita nak menerus kepada kitab tafsir kita ni, maka terlebih dahulu ni ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi katanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu aw kama qala. Ada satu hadis Nabi sallallahu sebut ni, khairukum, sebaik-baik kamu ialah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik kamu, maka kita selaku manusia ni, kita nak benar-benar yang kita ni ialah sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi sebut, sebaik-baik kamu, sebaik-baik di kalangan kamu siapa dia? Man ta'allamal Quran, siapa-siapa yang belajar akan Al-Quran, lepas tu wa'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Jadi pendek katanya, tak kira siapa dia, maka siapa dia yang habis masa dengan Quran ni, orang tu tak rugi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia apabila habis masa dengan Al-Quran, hari dia kembali jumpa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum, Allah Subhanahu wa taala yang nak saat tentang berkenaan an umrihi fima afnahu. Allah taala nak tanya tentang berkenaan umur yang Allah taala beri kita. Maka kalau kita guna umur yang Allah taala beri kepada kita ni, dah habis masa dengan mengaji Quran, dah habis masa dengan belajar Quran, dah habis masa dengan kita mengaji tafsir Quran, dah habis masa dengan kita baca Quran, dah habis masa apa saja bersangkut paut dengan Al-Quran, maka orang tu sebaik-baik kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu dia ni. Setelah daripada itu, ada ayat pula yang Allah Taala sebut kata, kita selaku manusia ni, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kata, innal insana lafi khusr, sesungguh manusia ni di dalam kerugian. Nah, yang mana kita dah maklum, kita dah dengar semua ni, innal insan, sesungguh manusia ni di dalam kerugian. Maka kita tambah sangat-sangat jadi seorang manusia di dalam kerugian. Kita tambah jadi seorang manusia yang kita tu seorang yang khasir. Wal asr innal insana lafi khusr, dengan mana innamal khasir huwal insan. Yang kita tambah sangat-sangat, kita lah sebagai apa nama ni, orang yang rugi. Minta jauh kamar dia, siapa dia orang yang rugi? Belum kita nak baca tafsir kita ni. Yang pertama, orang yang rugi ni ialah siapa-siapa dia apabila Allah Subhanahu wa ta'ala masa untuk dia hidup di atas dunia ni, dia tak pandai baca Quran. Tak kira siapa dia, duduk di kampung mana, sebelah mana, duduk di poncok mana, duduk praktik mana, tak kira duduk di celah mana ni, apabila dia mati hari jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia mati dengan hal keadaan tak pandai baca Quran. Walaupun di hari ni dia duit banyak setara mana sekalipun, walaupun dia rumah besar, walaupun dia tu gaji besar, walaupun dia tu naik kereta besar, tambah lagi bini pula besar, bini dia malu talah ya. Tu dia ni. No ayat kata gapo dia ni? Apabila mana-mana manusia kalau dia tak pandai baca Al-Quran, orang tu rugi, walaupun dia ada segala-gala sekalipun. Tu yang pertama, manusia yang rugi. Dan yang kedua, manusia yang rugi juga ni siapa dia? Ialah manusia yang pandai baca Al-Quran tapi tak baca. Rugi juga. Dia pandai baca tapi tak baca.
Ni ramai di kalangan manusia berlaku ni. Dia kenal huruf, dia reti hukum tajwid, dia pandai hukum dengung, dia pandai hukum semua dia pandai. Tepat pandak, tepat pendek, tepat dengung, tepat tak dengung, tepat masuk, semua dia pandai belaka. Tepat wakah, tepat wasa, semua dia pandai. Akan tetapi dia pandai dia baca Al-Quran, tapi dia tak baca Quran. Sebab itu di akhir dunia ni, apabila manusia dia bangkit, dia bangun daripada tidur, apabila dia buka mushaf, dia buka Al-Quran, maka dia nampak kertas putih saja ya. Maka akal tu tak ada dah. Bila tu Allah Subhanahu wa taala dia akan naik ke langit dah pada masa tu. Bila tu apabila manusia tu baca dah Quran, apabila manusia tak peduli dah kepada Al-Quran, maka manusia golongan yang kedua ni siapa dia? Manusia yang pandai baca Quran tapi tak baca Quran. Dua. Dan manusia golongan yang tiga, manusia yang rugi juga. Siapa dia? Manusia yang baca Quran tapi baca sikit, rugi juga. Baca dah tapi sikit je dia baca. Allah, boleh 3-4 baris kata. Tria. Rugi lagi tu, baca dah tapi sikit. 3 orang rugi. Dan yang keempat, tria ni, manusia yang rugi juga ialah manusia yang pandai baca Quran. Manusia yang baca Al-Quran, akan tetapi dia sekadar baca, lepas tu dia pun baca banyak dah, tapi rugi lagi. Kan? Dia sekadar baca Al-Quran, tapi sedikit pun tak ada Al-Quran di dalam dada dia. Rugi lagi. Dia pandai dah baca Quran, dia rajin dah baca Al-Quran, tapi walaupun 2-3 surah tak ada dalam dada dia. Sampai usahalah kita ramai-ramai ni, we ada gati Al-Quran di dalam dada kita. Walaupun kita tak ingat 30 juz, kurang-kurang ingat Yasin tak apa dah. Kurang-kurang ingat Tabarakallazi, ingat suratul Waqiah, ingat suratul Rahman, suratul Dukhan. Ambil surah penting-penting tak apa dah. Tak ada. Kita nak hafal 30 juz kita tak mampu. Tak ada. Maka kurang-kurang ni we ada surah-surah penting dalam dada. Barulah kita tak rugi. Yang pertama orang rugi, orang tak pandai baca. Yang kedua orang rugi, pandai baca tapi tak baca. Yang tiga orang rugi, pandai baca dah tapi baca sikit. Yang keempat rugi lagi, baca banyak dah tapi tak ingat sikit buku Quran. Masuk lagi rugi lagi. Dan yang keenam, masuk lagi rugi lagi. Siapa dia? Baca dah Quran, baca pun baca banyak dah, ingat pun ingat dah, tetapi tak tahu tafsir Quran. Rugi lagi tu. Ingat dah Quran, tanya ayat tu tahu, tanya surah ni tahu, tapi apa dia baca tu dia tak tahu. Punca daripada mana? Punca daripada kita tak mengaji tafsir Al-Quranul Karim. Ni dia. Maka apabila kita mengaji tafsir Quran ni lah, orang panggil asbab untuk kita dapat faham, untuk kita dapat reti apa yang Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita. Quran ni kalamullah, khabaran daripada Allah. Quran 30 juz ialah kalamullah, bukan kalam manusia ni, perkataan firman kalamullah. Maka kalau kita tak ngaji tafsir Quran ni, kita tak boleh tahu siapa kata apa gatik yang Allah Taala ada cerita kepada kita, apa gatik yang Allah Taala beritahu kepada kita, apa gatik yang Allah Taala ada cerita dalam Al-Quran. Punca daripada mana ni? Punca daripada kita tak belajar tafsir Al-Quranul Karim. Tu di antara ni. Apabila kita mengaji dah, kita baca dah, kita ingat dah, baca pun banyak dah, tapi kita tak pandai tafsir, tak tahu makna, rugi juga lagi. Hagi lagi. Ni orang rugi ni. Takut rugi bila ayat ni. Bukan rugi. Pandai tahu dah, makna pun tahu dah, tafsir pun pandai dah, rugi lagi. Siapa dia? Ialah dia tak amal dengan Al-Quran. Tria. Setelah dia mengaji dah, dia faham dah, dia tahu dah, kata Quran dia gini hari Allah semua dia tahu belakang dah. Kalau bak cerita pun dia mengaji belakang dah, tapi tak ambil pengajaran dengan cerita dia mengaji.
Kalau bab fiqh hukum hari halal semua lekre do belaka tapi tak turut apa dia mengaji tafsir, orang tu rugi juga. Jadi pendek katanya ni, sud kepada tak amal dengan hak kita mengaji, orang tu di dalam kerugian. Apatah lagi kita tak pandai baca Quran mula lagi dah. Ha ni dia. Sabit tu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, pada makda, pocik-mocik semua ni, kita letak hati lah, ya Allah, kurang-kurang aku seminggu sekali di masjid kapal atas Nurul Ihsan ni, kurang-kurang suk malah aku nak mari mengaji insya-Allah ni. Sebab apa ni? Sebab kita duduk di kapal atas ni, lolon ni. Kita duduk di kapal atas supaya kita duduk dalam bilik mengaji. Maka satu hari nanti kita kena masuk bilik peksa. Mana bilik peksa weh? Nuh, le kubur tu. Maka keru acan hono peksa kita ni ada dua. Acan kang, acan ke. Hotu nak peksa kita tu. Keru hono peksa kita ni tak ada kena mengena dengan kita. Tak sah kata adik-beradik 10 pupu tak ada kena. Kalau kena 10 pupu tu boleh mengejar, boleh clear dah. Muka nakir kena itu. 2 pupu, pak saudara, tok saudara, cucu saudara, tak ada kena mengena dengan kita. Kalau jawab taklihnya katak sungguh. Kalau cucu saudara tu nyanyo-nyanyo juga, ni tak ada kena. Pak saudara podok, cucu saudara podok, suterai 20 pupu pun tak ada kena. Dia jenis lain-lain dah. Sabit kalau taklih jawabnya katak sungguh. Kalau taklih jawabnya godeh sungguh. Sebab apa ni? Boleh melekatnya godeh sungguh. Allah Ta'ala wi masa kita duduk atas dunia 90 tahun. 80 tahun. Tiba-tiba tanya 7-8 soalan yang jawab taklih. Kalau tanya beribu soalan tu sungguh. Pas kita mikir, kalau kita jarang mana masuk bilik mengaji, apabila kita masuk bilik peksa ni, nak lepas dah jawab soalan. Nai mưa rau mai khoi khau hong rian. Bek sia sikit melalui ke uak ni ketik. Ada uak kan dia. Nai mưa rau mai khoi dai khau hong rian. วันหนึ่งเราเข้าห้องสอบจะถามว่าจะสอบkita masuk mana ngaji tiba-tiba nak pergi sop nak selepas ke sop itu kalau dunia lah ngaji tak ngaji mana apa lepas pergi peksa ni nak peksa lepas ke peksa jatuh hodok mengaji semua tu pun dah jatuh tak kari. Hal ni tak ada masuk mengaji mana sabit tuan-tuan kita tanah hati ya Allah sekira ada luai ada gapon aku nak masuk mari mengaji seminggu sekali di masjid kurang-kurang seminggu sekali aku nak buat luai jangan hati luai tak luai ya masalah mengaji wa amal ni kalau hati luai siapa mati tak luai kita ya rawe lawang tong tham tu hai wang tak lupa tu kalau nanti wang tak wang semua tak luwe lemur weko tak luwe kalau peko nak gacak burung titir weko tak luwe dah ketua nak luwe tu tapi kita kena wak wi luwe aku geno-geno malak ahak aku nak wi luwe marilah kerja besar setara mana pun aku nak wiluwe malah tu di antara maka tu sebagai mukaddimah kita untuk ngaji tafsir malam nak kata gapo ni sebaik-baik manusia orang mengaji Quran orang mengajar Quran lepas tu ruginya manusia kalau habis masa yang tak sakopau diri dia dengan Quran ruginya manusia habis umur dia tak ada kena mengena dia dengan Al-Quranul Karim tu di antara kama dia katanya Bismillahirrahmanirrahim bagi siapa-siapa yang ada kitab bagi siapa-siapa yang ada kitab maka kita mulai dengan suratul Fatihah. Mula surah Fatihah lalu dah. Cuma kita mai berkat sikit kita baca khutbah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an. Amma ba'du.
faqad sa'alani ba'dul ikhwan an aktuba lahum bilughatil qadahil qur'ana kay yafhamu amrahu wa nahyahu bis-sar'an wa la yatajaljalu fit ta'ati wal iman. Fa ajabtuhu wa illam akun ahlan lizalik talaban liridhar rahman wa insyirahan liqulubil ikhwan. Itulah sebagai orang panggil khutbah bagi tuai kitab ini tafsir ni. Jadi dia dak puji Allah Subhanahu wa taala, dia dak cerita boleh dia nak karang ini kita ada orang mami tak sedia mengarang supaya nak faham tafsir Quran ni. Itu lebih kurangnya. Kalau kita baca panjang takut tak ada yang ni pula ni. Kama dia firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Ya katanya suratul Fatihah ini satu surah, nama dia suratul Fatihah, yang mana kita dah dengar semua surah Fatihah. Surah Fatihah gitu tu. Ini suratul Fatihah maknanya pembukaan. Maknanya pembukaan suratul Fatihah. Ada letak nama surah Ummul Kitab, ada kata Ummul Quran, ada kata suratul Syifa, macam-macam ulama tafsir letak nama tu. Maka surah Fatihah ni makkiyatun. Apa makkiyatun? Ialah ma nazala qabla al-hijrah. Ya masalah Quran ni ya ada ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Masalah Al-Quran ya ada ayat makkiyah, ada ayat madaniyah. Apa dikhanaki dengan kata makkiyah, apa dikhanaki dengan kata madaniyah? Apabila kata makkiyah kena kepada ayat tu dia turun sebelum daripada Nabi hijrah pergi kepada Madinah. Maka ayat Quran kalau dia turun pada semasa Nabi kita belum hijrah pergi ke Madinah, orang panggil ayat makkiyah. Itu dia. Kalau ayat madaniyah, orang panggil ayat Quran dia turun apabila Nabi kita selepas hijrah pergi ke Madinah. Walaupun pada masa tu Nabi di Mekah sekalipun, orang panggil ayat madaniyah. Jadi ayat makkiyah dengan ayat madaniyah bukan kira di Nabi duduk mana tu dak. Kalau kata ayat makkiyah Nabi di Mekah, ayat madaniyah Nabi di Madinah, pas masa Nabi di Taif panggil ayat apa pula? Panggil ayat makkiyah ni dia kira kata ayat yang turun pada masa Nabi kita belum hijrah pergi ke Madinah. Maka ayat dia turun pada masa tu orang panggil ayat makkiyah. Maka setelah daripada Nabi kita hijrah pergi ke Madinah, apabila Nabi hijrah daripada kota Mekah, Nabi menuju kepada kota Madinah, maka ayat yang turun selepas daripada Nabi hijrah tu orang panggil ayat madaniyah. Walaupun pada masa tu Nabi di Mekah sekalipun, orang panggil ayat madaniyah. Maka suratul Fatihah ni orang panggil ayat makkiyah. Ngakana surah ni turun pada semasa Nabi kita tak ada hijrah di Madinah lagi. Tu di antara ni. Kama dia katanya suratul Fatihah ni 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surah Fatihah ni ada 7 ayat. Maka surah Fatihah ada 7 ayat ni, ni dengan ijma' ulama. Cuma duk khilaf tu tetap bila. Nah sebuah ayat tu ijma' ulama kata Fatihah ni ada 7 ayat. Tria. Cuma dia ada khilaf tetap bila. Ada setengah ulama yang kata bismillah ni bukan satu ayat daripada suratul Fatihah. Sabit tu ada setengah-setengah mazhab dia tak baca bismillah. Ngakana dia pendapat di atas hadis kata bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Maka mazhab kita ni bismillahirrahmanirrahim ialah satu ayat daripada suratul Fatihah. Sabit kalau kita semaya tak baca bismillah, maka
semaya tak sah. Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra'il Fatihah. Tak sah semaya kalau tak baca Fatihah. Maka Fatihah di sisi mazhab kita Imam Syafi'i, nah, termasuknya bismillahirrahmanirrahim. Tu dia nah. Hak tak baca bismillah ya bilal lah ni. Hak kata 7 ayat ya khalah ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya kira situ 1 ayat. Patu ghairil maghdubi alaihim waladdallin pula 1 ayat. Maka kira 7 ayat juga. Adapun kita bila bismillah ni, bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin 1 ayat.